Nasihat Kementerian Kesihatan berdasarkan data-data yang dikumpul dan amalan terbaik yang ditentukan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, kerajaan telah memutuskan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berhati-hati dengan menguatkuasakan SOP kesihatan yang ketat. Bermula 4 Mei 2020. 4 Mei 2020, hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Saya katakan hampir semua kerana masih ada beberapa kategori industri dan perniagaan yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Dan ini adalah perniagaan atau aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan sentuhan badan di mana penjarakan sosial sukar dikawal. Antaranya panggung wayang, pusat karaoke, pusat refleksologi, pusat hiburan, kelab malam, taman tema, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri atau karnival jualan dan semua bentuk persidangan dan pameran. Selain perniagaan, aktiviti-aktiviti sukan yang melibatkan perhimpunan ramai, ada sentuhan badan ataupun body contact dan lain-lain risiko jangkitan juga tidak dibenarkan. Nah, ini apa dia? Termasuk sukan bola sepak, rugby, renang di tempat awam dan semua acara sukan indoor dan stadium. Aktiviti sukan outdoor yang tidak melibatkan sentuhan badan dan perhimpunan ramai dibenarkan. Jadi, mulai 4 hari bulan, saudara-saudari boleh bermain badminton atau tenis di luar tanpa penonton, jogging, kayuhan basikal, golf, dan larian dalam kumpulan kecil yang tidak melebihi mungkin 10 orang dibenarkan dengan syarat anda mengamalkan penjarakan sosial dan elakkan sentuhan badan. Majlis-majlis sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang melibatkan perhimpunan ramai seperti kenduri kendara, rumah terbuka, majlis berbuka puasa beramai-ramai, konsert, persembahan kebudayaan, perhimpunan bulanan jabatan kerajaan dan swasta serta semua bentuk majlis peresmian dan perhimpunan adalah tidak dibenarkan. Aktiviti keagamaan seperti perarakan keagamaan, solat Jumaat dan semua aktiviti berjemaah atau berhimpunan di masjid, surau dan rumah-rumah ibadat juga tidak dibenarkan. Perjalanan rentas sempadan negeri juga tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri setelah terkandas di kampung ataupun di tempat-tempat yang lain. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, tidak dibenarkan. Jadi buat masa ini, semua sekolah, kolej dan institusi pengajian tinggi masih belum boleh dibuka. Senarai lengkap perniagaan atau aktiviti yang tidak dibenarkan boleh dirujuk di laman web Majlis Keselamatan Negara. Senarai ini akan disemak daripada masa ke semasa bergantung kepada perkembangan kes-kes jangkitan COVID-19. Selain daripada senarai yang tidak dibenarkan, semua sektor perniagaan dan industri, sektor awam dan sektor sosial adalah dibenarkan untuk beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan semasa serta SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. SOP ini termasuklah penjarakan sosial, kerap mencuci tangan, memakai topeng muka, melaporkan segera pada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat mengenai jangkitan COVID-19. Keutamaan melindungi kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan OKU. Individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan
Bilangan penumpang dalam kenderaan awam perlu mengambil kira penjarakan sosial dan menggalakkan transaksi secara online. Saya ingin memberikan beberapa contoh mudah bagaimana SOP ini hendak dilaksanakan. Misalnya mulai 4 hari bulan Mei ini, iaitu hari Isnin minggu depan, Pak Saleh yang saya sebutkan dalam ucapan saya yang terdahulu, boleh buka semula restoran yang ditutup. Jadi dalam sehari dua ini, Pak Saleh boleh pergilah ke restoran untuk bersihkan restoran, bersihkan pinggan, sudu, periuk dan lain-lain alat memasak, susun meja dan kerusi dan beli stok barang-barang mentah. Pastikan meja disusun dengan jarak sekurang-kurangnya 2 meter antara satu meja dengan meja yang lain. Ini penting supaya di tengah-tengahnya ada ruang yang agak luas untuk pelanggan dan pekerja lalu dan ada jarak yang selamat antara pelanggan yang makan di situ. Untuk pastikan penjarakan sosial ketika pelanggan makan, Pak Saleh boleh letak notis di setiap meja hanya 1 orang, 2 orang ataupun 3 orang dibenarkan makan bergantung pada saiz meja. Kalau meja kecil mungkin 1 orang ataupun 2 orang saja dibenarkan, biasanya 4 orang. Kalau meja besar mungkin 3 orang atau 4 orang, biasanya 8 orang. Ini Pak Saleh kena tentukan. Keduanya, buatkan garisan di lantai depan kaunter bayaran. Ukur garisan sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Inilah untuk memastikan pelanggan beratur dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter di depan ataupun di belakang pelanggan yang lain ketika mereka hendak membuat bayaran. Ketiganya, sebagaimana biasa, sediakanlah hand sanitizer di kaunter bayaran. Pelanggan yang dah bayar boleh gunakan hand sanitizer ini untuk bersihkan tangan. Sediakan jugalah sabun ataupun hand wash yang mencukupi di tempat basuh tangan. Ketiganya, beli penyembur pembersih meja yang mencukupi. Setiap kali selepas pelanggan makan, beritahu pekerja supaya bersihkan meja cepat-cepat sebelum pelanggan lain duduk di situ. Keempatnya, beli face mask. Face mask macam ni. Beri kepada pekerja dan pastikan mereka pakai topeng muka ni atau face mask ni setiap masa. Pak Saleh pun kena pakailah face mask tu. Kelima, pada hari pertama restoran dibuka, seboleh-bolehnya periksa suhu badan pelanggan sebelum dia dibenarkan masuk ke restoran. Boleh guna alat pengimbas suhu yang sesuai untuk periksa suhu badan pelanggan. Keenam, catat nama dan nombor telefon pelanggan. Nama dan nombor telefon pelanggan serta tarikh dan masa mereka datang ke restoran Pak Saleh tadi. Ini penting kerana jika ada kes positif COVID-19 yang melibatkan salah seorang pelanggan, maka pelanggan-pelanggan lain yang datang pada itu boleh segera dikesan. Jadi sebenarnya banyak kerja yang Pak Saleh kena buat sebelum boleh buka semula restoran. Semua ini penting ialah untuk pastikan supaya tiada pelanggan Pak Saleh yang terkena jangkitan COVID-19. Pemilik restoran, food truck dan gerai makan yang lain pun mesti buat perkara yang sama. Kalau semua dah buat begini, pelanggan-pelanggan boleh datang makan di restoran atau beli makanan dengan rasa selamat. Jika masih was-was, bungkus sajalah. Tak perlu makan di restoran dan ini mungkin boleh adalah lebih baik. Satu lagi contoh ialah stesen minyak. Ini penting kerana bagi pekerja yang nak balik semula bekerja, mereka dah tentu nak isi minyak kereta ataupun motor masing-masing. Jumlah pelanggan pasti akan bertambah. Jadi belilah lebih banyak hand sanitizer untuk digunakan oleh pelanggan. Syarikat-syarikat pengangkutan awam juga mesti bersedia. Sudah tentu jumlah pengguna akan meningkat. Dalam keadaan kita nak mengawal penularan COVID-19 ini, kita mesti elakkan kesesakan
di stesen-stesen bas, LRT, MRT dan sebagainya. Mesti ada tindakan diambil oleh pengendali syarikat pengangkutan awam untuk kawal pergerakan orang ramai. Untuk membantu mengelakkan kesesakan di stesen-stesen pengangkutan awam dan di dalam kenderaan awam, saya mencadangkan supaya semua majikan melaksanakan waktu bekerja yang anjal. Tak semua pekerja mesti masuk bekerja pada waktu yang sama. Jadi sedikit sebanyak kita boleh elakkan semua orang daripada bekerja-kerja untuk masuk pejabat pada waktu yang sama. Saya juga nak menasihatkan semua pengguna pengangkutan awam supaya memakai penutup hidung dan mulut. Anda akan sentiasa terdedah kepada penularan wabak COVID-19 ini. Jadi ambil langkah-langkah untuk lindungi diri sendiri. Pakai penutup hidung dan mulut dan simpan juga 1 ataupun 2 lagi dalam beg. Sentiasa membawa hand sanitizer. Di tempat kerja, majikan mesti periksa suhu badan pekerja setiap hari. Kalau suhu badan itu tinggi, nasihatkan pekerja supaya balik atau pergi ke klinik dengan segera. Selain itu, anda sebagai pekerja pastikan meja, kerusi dan peralatan yang digunakan di pejabat sentiasa bersih. Elakkan sentuhan ataupun body contact dengan rakan sekerja yang lain. Ini adalah antara langkah-langkah yang mesti dibuat untuk lindungi diri anda daripada jangkitan COVID-19 ini. Mustahillah saudara-saudari boleh berkurung dalam rumah untuk selama-lamanya. Saudara-saudari perlu juga keluar untuk bekerja, berniaga, membeli barang-barang keperluan harian. Yang penting, jaga kebersihan diri, jaga keselamatan dan keluar rumah hanya untuk urusan yang perlu saja.